Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan peranan guru dan pelajar era digital dalam menghasilkan pembelajaran bermakna dan rumusan perkaitan antara model pembelajaran pelajar dengan piawaian Easter pelajar. Kumpulan kami terdiri daripada Nuraya Nabila binti Azman, yang kedua ialah Mitresh Naidu, anak lelaki Somo Naidu, dan yang ketiga ialah diri saya sendiri iaitu Siti Sohailah binti Sarafuddin. Seterusnya, saya menyerahkan kepada Nuraya Nabila untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih diucapkan kepada Siti Sohailah binti Sarafuddin. Seterusnya, saya Nuraya Nabila binti Azman akan menyambung penerangan mengenai definisi pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna boleh didefinisikan sebagai pembelajaran yang digunakan oleh pelajar untuk memahami makna sesuatu isi kandungan yang telah dipelajarinya. Pembelajaran bermakna ini membawa maksud pembelajaran yang digunakan dalam jangka masa panjang dan akan kekal lama, sekaligus membolehkan seseorang pelajar mengaplikasikan ilmu tersebut untuk mencipta sesuatu kemahiran yang baharu. Selain itu, pelajar juga dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian mereka berdasarkan kemahiran yang telah dipelajari mereka. Di dalam penggunaan pembelajaran bermakna ini, ia memerlukan penggunaan dimensi elemen 6C. Antaranya adalah karakter, iaitu sasya, citizenship, iaitu kewarganegaraan, ketiga adalah collaboration, iaitu kolaboratif, keempat adalah communication, iaitu komunikasi, kelima adalah creativity, iaitu creativity, dan yang keenam adalah critical thinking, iaitu berfikiran kritis. 6C yang pertama adalah karakter, iaitu sasya, yang membawa maksud belajar cara belajar, pengaturan diri dan juga tanggungjawab integriti serta pemanfaatan digital. Yang kedua adalah citizenship, iaitu kewarganegaraan yang membawa maksud memahami nilai dan pandangan global yang pelbagai serta perspektif global. Ketiga adalah collaboration, iaitu kolaboratif yang membawa maksud kemahiran interpersonal dalam kumpulan, kemahiran emosi dan silang budaya serta saling bergantung dalam satu kumpulan. Yang keempat adalah communication, iaitu komunikasi. Komunikasi yang direka untuk audiens khususnya. Refleksi terhadap proses pembelajaran untuk lebih membangunkan dan menambah baik komunikasi serta pemanfaatan digital. Selain itu, komunikasi yang koheren menggunakan pelbagai mood komunikasi juga penting. Yang kelima adalah creativity, iaitu kreativiti. Menyoal penggunaan soalan inquiry yang tepat. Yang keenam adalah critical thinking, iaitu berfikiran kritis di dalam pembinaan ilmu yang bermakna. Setiap individu boleh mengaplikasikan pembelajaran bermakna ini dalam kehidupan seharian mereka, sama ada seorang guru maupun seorang pelajar. Jadi, bagaimanakah seorang guru mengaplikasikan pembelajaran bermakna ini dalam proses PNP mereka? Jadi, mari kita lihat antara aktiviti pembelajaran bermakna yang boleh diguna pakai oleh seorang guru dalam video ini.
Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Siti Suhaila binti Sahabuddin untuk menerangkan berkenaan peranan seorang pelajar dalam membentuk pembelajaran bermakna. Terima kasih kepada Nurai Nabila. Saya akan menyambung pembentangan iaitu peranan pelajar dalam membentuk pembelajaran bermakna. Dalam aspek belajar cara pelajar, ianya terbahagi kepada 3 iaitu metakognitif, maklum balas dan agensi. Di dalam metakognitif, pelajar dapat merancang dan membina matlamat dalam pembelajaran. Yang kedua iaitu maklum balas, pelajar dapat memberikan maklum balas terhadap apa yang diajarkan oleh guru di dalam kelas dengan menjawab dan mengajukan persoalan kepada guru. Dan yang ketiga ialah agensi. Melalui agensi, pelajar dapat membuat tugasan yang diberikan oleh guru dan menilai pembelajaran tersebut. Di dalam aspek perhubungan pula terbahagi kepada 2 iaitu kesepunyaan dan merangkai. Dalam kesepunyaan, pelajar dapat mempunyai motivasi yang kuat untuk meneroka ilmu yang diajarkan oleh guru. Dan yang kedua ialah merangkai, iaitu pelajar dapat membina kemahiran untuk membentuk hubungan interpersonal dan intrapersonal melalui bekerja secara berkumpulan bersama rakan-rakan. Di dalam aspek aspirasi pula terbahagi kepada 2 iaitu jangkaan dan keperluan dan minat. Di dalam aspek jangkaan, pelajar dapat memupuk sikap percaya kepada kemampuan diri dan menilai kriteria kejayaan bersama rakan. Dan yang kedua ialah keperluan dan minat. Di dalam aspek ini, pelajar dapat mendalami konsep berasaskan penyelesaian masalah yang relevan dan autentik. Seterusnya, saya menyerahkan kepada Mitra Shnaidu untuk menyambung pembentangan kami. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada peranan guru dalam membentuk pembelajaran bermakna. Pengenalannya adalah, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna sekiranya murid mengalami secara langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak deria daripada hanya mendengar penerangan dari guru. Murid bolehlah, contohnya murid boleh menulis dan daripada hanya mendengar penerangan dari guru. Keduanya adalah, sejak menjejakkan kaki ke alam persekolahan, murid adalah amat bergantung kepada tunjuk ajar para guru, memandangkan jumlah masa mereka bersama para guru lebih banyak. Contohnya, kita pergi ke sekolah, kita menghabiskan masa selama 6 jam dengan guru kita dan guru perlulah menjadi seorang tunjuk ajar yang baik kepada anak-anak murid. Ketiga adalah, guru memainkan peranan penting dalam mencorakkan pembelajaran bermakna. Seterusnya, kita masuk kepada teori. Pembelajaran bermakna wujud apabila bahan pengajaran yang digunakan juga merupakan bahan yang bermakna. Contohnya, bahan pembelajaran yang diberi oleh guru perlulah bermakna untuk murid. Bukan sahaja ia mengandungi isi kandungan yang padat, tetapi ia juga perlulah mengandungi isi yang bermakna, yang kreatif untuk murid-murid supaya mereka belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Contohnya, teks pengajaran, penyampaian ilmu oleh guru dan juga pembelajaran bermakna ialah satu proses di mana murid itu sendiri mempunyai kesedaran tentang tujuannya. Bukan hanya guru sahaja, murid juga perlulah mempunyai tujuan tentang kerana apa dia sedang belajar. Contohnya, tujuan untuk menghafal sahaja tidak bermakna. Murid juga perlulah menulis, melukis, menghafal sahaja tidak cukup. Seterusnya, kita masuk kepada kemenjadian murid. Ia dapat diwujudkan melalui konsep pengajaran dan pembelajaran bermakna dalam memberi konsep yang positif. Kemenjadian murid bertujuan untuk mencorakkan perwatakan atau personaliti murid supaya memiliki ciri-ciri tingkah laku yang baik dan sesuai dengan kehendak kemenjadian murid sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kita sebagai seorang murid tidak cukup
tidak cukup belajar bersungguh-sungguh sahaja. Kita juga perlulah mempunyai nilai-nilai murni yang baik. Seterusnya, guru merupakan pengaruh yang paling utama dalam perkembangan murid dari segi fizikal, intelek, emosi dan sosialnya. Sebagaimana kita tahu, murid menghabiskan masa yang lama dengan guru dan guru perlulah mengajar mereka intelek, emosi dan adab yang lebih baik kepada murid-murid. Terakhir adalah guru yang mengamalkan konsep pembelajaran bermakna di dalam pengajarannya akan lebih cekap menguruskan aktiviti pengajaran. Ia kerana guru yang mengamalkan konsep pembelajaran bermakna akan memudahkan kerja mereka sebagai guru dan mereka juga boleh menguruskan aktiviti lain selain daripada mengajar anak-anak muridnya sahaja. Dan terakhirnya, kita masuk kepada cara-cara guru boleh membentuk pembelajaran yang bermakna. Dahar pada tahun 1996 mencadangkan dua prasyarat untuk pembelajaran yang bermakna. Nombor satu adalah bahan yang dipelajari mestilah berpotensi dan bermakna. Bahan yang diberi oleh guru perlulah bermakna kepada murid-murid. Yang kedua adalah murid mesti bertujuan untuk belajar secara bermakna. Sebagaimana kita tahu, murid juga perlulah memainkan peranan yang penting untuk belajar secara bersungguh-sungguh. Salah satunya adalah model pembelajaran berasaskan masalah atau yang sering kita panggil model PBL. Maksud model PBL adalah pembelajaran berasaskan masalah. Pembelajaran berasaskan masalah berlaku apabila mempunyai sesuatu masalah dan murid akan berfikir lebih daripada apa yang diajar oleh seorang guru. Murid akan berfikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah itu dan ini akan membantu mereka untuk menghafal dan membantu mereka dalam pembelajarannya. Contohnya, kaedah eksperimen dan perbincangan. Contohnya, untuk subjek sains, kita belajar sahaja tidak cukup. Kita perlulah membuat eksperimen dan kita perlulah menyelam secara dalam untuk mengetahui apa itu eksperimen dan sebagainya. Murid juga perlulah dilatih untuk mengenal pasti data. Ketiga adalah menjalankan eksperimen. Keempat adalah mengambil data. Contohnya, setelah menjalankan eksperimen, murid akan dididik untuk mengambil data dan ini akan melebihkan cara diorang faham apa yang diorang telah buat dan juga memproses data. Dan seterusnya adalah pembelajaran digital. Guru juga perlulah memainkan peranan yang penting dalam mengaplikasikan pembelajaran digital. Contohnya menggunakan slide dan presentation. Ini kerana pada zaman kini pembelajaran digital adalah satu kunci yang terbaik untuk membuka hati-hati murid. Pembelajaran menggunakan buku teks semakin pupus kerana pembelajaran digital adalah lebih kreatif, lebih mudah dan lebih meringankan beban guru. Contohnya, dengan menggunakan slide dan presentation yang diberi oleh guru, murid juga tidak perlulah membawa beg yang berat dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan menyerahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Mitesh. Saya akan menyambung penerangan mengenai perkaitan antara model pembelajaran pelajar dengan piawaian Easter pelajar. Yang pertama, perkaitannya adalah perhubungan yang di dalam model pembelajaran pelajar berkait rapat dengan piawaian Easter pelajar iaitu Global Collaborator. Ini menunjukkan apabila seorang pelajar berjaya membentuk perhubungan yang baik antara masyarakat, guru, sekeliling keluarga dan juga diri mereka sendiri, mereka dapat membentuk satu perhubungan yang sangat akrab dan saling mempergunakan komunikasi dengan baik. Hal ini berkait rapat dengan piawaian Easter pelajar iaitu Global Collaborator. Jika seseorang pelajar mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, tidak mustahil untuk mereka mencipta kenalan di peringkat global. Perkaitan antara model pembelajaran pelajar dengan piawaian Easter pelajar yang
Kedua adalah aspirasi, iaitu terdapatnya aspek dalam model pembelajaran pelajar. Ia menunjukkan bahawa pelajar perlu membuat andaian serta menerima pandangan dan juga maklum balas daripada masyarakat, guru, rakan dan juga ibu bapa mereka sendiri. Hal ini berkait rapat dengan perlawanan istilah pelajar, iaitu knowledge constructor. Hal ini kerana jika mereka menjadi knowledge constructor, mereka perlu membina pengalaman, membuat pembelajaran serta membuat pengalaman yang bermakna untuk diri mereka sendiri. Jika mereka berjaya membuat dan menjadi knowledge constructor ini, maka mereka akan mendapat maklum balas daripada orang sekeliling mereka. Perkaitan yang ketiga dalam video tersebut antara model pembelajaran pelajar dan juga piawaian istilah pelajar adalah belajar cara belajar, iaitu merupakan aspek model pembelajaran pelajar yang terdapat dalam video tersebut. Belajar cara belajar menunjukkan bahawa pelajar perlu membuat matlamat dan juga merancang matlamat mereka sendiri melalui pembelajaran mereka. Hal ini berkait sangat rapat dengan piawaian istilah pelajar, iaitu empower learner. Empower learner adalah memanfaatkan teknologi untuk menunjukkan kecerapan dalam pembelajaran mereka. Jadi, jika mereka memanfaatkan teknologi, mereka akan mendapat matlamat dan mereka akan mencapai matlamat yang telah mereka tetapkan melalui belajar cara belajar mereka sendiri. Itu saja daripada kami bertiga, iaitu saya Noena binti Azman, Mita Schneidu, anak lelaki Somodandu dan juga Siti Suhaila binti Sahabuddin. Sekian daripada kami, terima kasih.